wabarakatuh. Okay, nama diberi Nurfah Syairwayu binti Abdul Sapi. Saya merupakan pelajar pengurusan kerja sosial di Universiti Utara Malaysia. Okay, tujuan saya buat video ni adalah untuk menemubual pelajar yang sedang melangsungkan pembelajaran secara atas talian. Dan video ini juga bertujuan untuk melangsungkan tugasan saya daripada subjek komunikasi kerja sosial. Okey, sebelum saya mula, saya nak cerita sikitlah apa yang sedang berlaku di pada Malaysia sekarang. Seperti kita tahu, dunia telah dilanda satu wabak penyakit yang sangat berbahaya, iaitu penyakit COVID-19. Malaysia juga turut terkesan dengan penyakit yang sedang melanda ini. Pelbagai inisiatif yang telah dilakukan untuk daripada penyakit ini terus merebak. Selain daripada itu, kerajaan pun telah umumkan bahawa semua sekolah dan IPTA haruslah ditutup dan haruslah melakukan pembelajaran secara atas talian. Okey, sebelum saya nak mulakan lebih lanjut kita punya temubual ni, boleh tak awak perkenalkan diri sedikit? Okey, nama saya Siti Nurahmah binti Muhammad Muslim dan saya merupakan pelajar tahun akhir ekonomi sumber alam di Universiti Malaysia Terengganu. Okey, kita teruskan kepada soalan yang pertama lah ya. Selepas diumumkan bahawa IPTA ditutup, apakah dan harus dilakukan secara pembelajaran secara atas talian, apakah reaksi anda pada ketika itu? Okey, pada ketika itu saya rasa agak kecewa. Okey, tipulah kalau tak kecewa kan, sebab yelah, lagipun saya merupakan pelajar tahun akhir, jadi saya agak kecewa apabila saya kena menghabiskan masa saya di rumah dan menghabiskan study saya di rumah. Jadi saya kecewa sebab saya tak dapat jumpa kawan-kawan saya, nak menghabiskan masa dengan mereka, nak rasa suasana universiti tu balik. Agak kecewa lah kat situ, tu je lah. Okey, kecewa lah ya, tak dapat nak habiskan pelajaran di dah nak habis dah. Di MT ya. Okey. Seterusnya, apakah aplikasi yang digunakan sepanjang pembelajaran ini berlangsung? Okey, saya ada 4. Saya guna platform Webex, Google Meet, via WhatsApp dengan Telegram. Ada lecturer yang guna Webex untuk terangkan formula, pengiraan. Sebab saya ekonomi, saya banyak belajar pasal pengiraan. Dan ada yang menggunakan WhatsApp untuk student lebih memahami lah, sebab daripada situ kita boleh refresh balik apa yang lecturer ajar. So it's lah. 4 aplikasi ya. Yeah. Okey, seterusnya, dalam masa sehari, berapa banyak kelas yang awak lalui dan daripada pukul berapa dan habis pukul berapa? Okey, memandangkan saya dah nak habis belajar, jadi subjek yang saya ambil tu dah tak banyak seperti sebelumnya. Jadi saya SEM ni ada 5 subjek saja sebab ada FYP sekali. Jadi dalam masa sehari tu hanya 2 hingga 3 kelas saja. Dan kelas saya start daripada pukul 8 semuanya dan berakhir sebelum pukul 1. Saya hanya ada kelas pagi dan saya tak ada kelas petang. Okey. Okey, seterusnya, bagaimana pencapaian internet di rumah anda? Adakah baik atau sebaliknya? Pencapaian internet dekat rumah saya agak baik, tapi yang merunsingkan saya sebab hanya ada Maxis saja dekat area rumah saya ni. Lagipun agak sukar bagi student luar bandar macam saya berbanding daripada bandar. Sebab bandar capaian internet bagus kan. Jadi dekat luar bandar ni hanya ada capaian internet yang tertentu saja. Macam kat rumah saya Maxis je, Digi, Celcom, Yes, U-Mobile semua tak ada. Kalau macam saya nak pasang wifi pun agak sukar sebab saya tinggal sendiri dekat rumah. Jadi saya je yang guna, agak membazir kat situ kalau saya nak guna wifi. Agak baiklah juga. Okey, kiranya rangkaian masih dalam keadaan baik lah. Tak adalah kena keluar cari line kat luar. Bersyukur jugalah sebab ada Maxis kat sini. Walaupun mahal. Okey, seperti kita tahu, kerajaan ada menyumbangkan satu SIM card Yes untuk pelajar membantu rangkaian dah untuk buat pelajar langsung belajar secara atas talian. Adakah anda memohon rangkaian tersebut? Ataupun dah mohon tapi tak boleh guna, macam mana? Saya tak mohon langsung sebab saya pernah cuba untuk guna Yes, tapi saya tengok dekat capaian internet dekat rumah saya tak ada Yes. Jadi tak berbaloi untuk saya mohon sebab memang tak boleh nak guna. Dan lagipun phone saya tak support Yes. Okey.
Sepertinya awak katakan tadi awak menggunakan SIM card Maxis ya untuk melangsungkan pembelajaran secara atas talian. Okey, saya nak tahulah berapa kos yang diperlukan untuk penggunaan internet selama sebulan? Okay, macam saya guna bil, jadi agak mahal lah untuk Maxis. Dalam sebulan tu hampir RM100 untuk saya guna. Kita lakukan. Kiranya dia tak membebankan lah. Agak membebankan sebab Maxis ni agak mahal. Sebab sebelum ni saya pakai Digi murah sikit berbanding Maxis. Tapi nak tak nak saya terpaksa juga guna Maxis sebab itu je line yang kuat yang ada dekat sini. Okey, seterusnya sepanjang kelas online berlangsung, bagaimana anda memberikan perhatian semasa kelas online berjalan? Okey, saya jenis yang kalau saya tak faham, saya akan tanyakan kawan saya. Kalau masa pembelajaran tu, saya akan letakkan laptop saya dekat tepi and then saya dah siap-siap print note dan saya akan catat apa yang lecturer cakap. So dekat situ saya akan tengok balik apa yang dia cakap and then saya study balik. So kalau saya tak faham memang saya akan tanya balik dekat lecturer ke dekat kawan-kawan sampai saya faham. Okey. Bagaimana pula dengan persekitaran? Macam keluarga anda. Adakah keluarga amat memahami situasi anda sekarang? Ya, sangat-sangat memahami sebab macam sebelum ni saya tinggal dengan kakak saya. Jadi bila mulanya pembelajaran online ni, kakak saya fahamlah yang saya inginkan ketenangan, kesunyian. Saya tak suka orang kacau saya study. Jadi dia bagi saya balik kampung and then kalau saya ada masalah kewangan ke apa semua, diorang akan bantu saya lah untuk beli internet dan sebagainya. Dan diorang sangat-sangat memahami. Kalau macam saya ni kelas pagi direct, lepas tu kadang-kadang tak sempat nak masak, nak makan apa semua, diorang kakak saya yang tinggal di lorong belakang akan hantar makanan untuk saya. Jadi keluarga amat memahami lah situasi sekarang. Okey, bagaimana pula anda mengatasi gangguan semasa kelas online berlangsung? Gangguan dari segi apa ya? Contohnya macam persekitaran, ada gangguan bunyi ataupun ada anak-anak buah kacau ke? Kalau macam dari segi bunyi apa semua tu memang ada gangguan, tapi saya akan bagi tahu mereka supaya saya tengah ada kelas ke dan sebagainya. Saya akan bagi tahu awal-awal lah. Macam tu. Macam ada sesiapa kacau ke? Masuk ke bilik ke kacau-kacau ke? Tak ada. Tak ada. Kita lanjutkan ke soalan seterusnya lah. Okey, seperti yang kita tahu, ini merupakan semester yang kedua kita melanjutkan pembelajaran secara atas talian. Jadinya bagaimana prestasi anda pada semester lepas? Adakah semakin baik ataupun sebaliknya? Okay, Alhamdulillah semester lepas adalah keputusan yang semakin baik yang saya pernah dapat. So, dia sebenarnya bergantung pada student sendiri. Dia ada positif, ada negatifnya. Macam mana kita beri komitmen kepada lecturer. Sebenarnya lecturer pun tengok juga daripada apa yang kita buat. Kalau kita masuk kelas and then kita respon apa yang dia cakap apa semua, dia akan detect yang student tu aktif. So dia akan bantu untuk exam nantilah, sebab kita tahu online pembelajaran secara atas talian ni susah sebenarnya. Jadi dari situ dah kita nak ambil hati lecturer untuk bantu kita macam mana kita nak skor subjek yang susah tu. Jadi itulah apa yang saya rasa lah pada pandangan saya lah. Kiranya keputusan semester lepas merupakan keputusan yang terbaik selama anda sehingga ke akhir SEM ke? Tak. Ada lagi yang lebih better ada lah. Ada lebih better. Kiranya tak adalah teruk sangatlah keputusan waktu first kelas online ni. Cumanya agak risau kelas online. Mestilah nak skor tu susah. Jadi bila keluar result macam tu agak gembira lah juga. Okey. Seterusnya, adakah anda rasa kelas online ini merupakan satu bebanan untuk anda? Ya, sangat beban untuk saya sebab saya bukan seorang yang faham ekonomi, sebab saya tak ada basic ekonomi. Jadi saya sangat memerlukan kawan-kawan saya untuk terangkan pada saya ekonomi tu macam mana, sebab ekonomi ni banyak pengiraan, banyak graf. Jadi saya agak blur tu sebab saya memang tak boleh nak adapt apa yang lecturer ajar. Jadi saya perlukan kawan-kawan saya untuk ajar balik lah saya macam mana. Jadi bila kelas online ni susah saya nak contact diorang sebab diorang pun adalah diorang sendiri, diorang ada kerja diorang kena tolong parents apa semua. Jadi
Kadang-kadang saya check diorang pagi, petang baru balas. Jadi agak terbeban kat situ sebab saya memang tak boleh nak tangkap. Dan lagi assignment, FYP apa semua memang hau. Gitu je lah. Okey, tak apa. Anda boleh setakat hari ini masih boleh bawa lagi lah segala assignment diberikan kan. Okey, seterusnya ialah apakah cabaran yang paling anda tidak dapat lupakan sepanjang kelas online ini berlangsung? Sepanjang kelas online. Apa yang cabaran yang paling mencabar sangat yang bagi anda rasa macam tak boleh nak lupa benda ni sampai habis belajar hari ni tak boleh lupa benda ni berlaku? Cabaran assignment lah. Baru submit hari ni, besok ada lagi sentiasa banyak. Sebab kalau belajar secara face to face, assignment tak adalah banyak sangat. Tapi bila online ni akan ada quiz lagi, assessment yang berlambak sangat, betul akan datang bertubi-tubi macam tu. Itu agak mencabar untuk saya. Dan lepas tu masalah lain lah, bila lecturer cakap, kadang-kadang lecturer pun tak ada line juga. Kita cakap tersekat, apa lecturer cakap. So, di situlah cabaran-cabaran yang saya rasa itu paling suka untuk saya lah. Okey, seperti kita sedia tahu yang UMT ada buat final exam Ya. untuk semua student. Boleh tak awak kongsi sedikit macam mana proses final tu berlangsung? Dia kan berbeza daripada kita bersemuka, kena hadir ke dewan dan sekarang secara atas talian. Bagaimana? Dia ada dua konsep apa yang UMT punya final test. Dia ada closed book, ada open book. Okay, kalau macam closed book ni agak sukar lah sebab kita belajar online. Lepas tu kita nak kena jawab test secara closed book. So nak ingat balik apa yang lecturer ajar tu susah sebab kita sendiri tak faham secara atas talian ni kan. Nak belajar macam mana. Lepas tu kena closed book pula. Tapi kebanyakan closed book ni soalan dia lebih mudah berbanding open book. Sebab open book ni kebanyakan soalannya tak ada pun dekat dalam buku. Dia berdasarkan pengetahuan kita. Dari situlah lepas tu time nak submit jawapan tu. Okay, kadang-kadang ada lecturer yang hanya bagi 15 minit je untuk submit. So agak sukar. Dan lagi student yang memang rangkaian internet dia slow, so nak kena loading, tunggu loading. Lepas tu nak kena tangkap gambar jawapan tu, nak kena convert kepada PDF. Lepas tu nak kena submit balik. Lepas tu siap warning lagi lecturer kata kalau lebih daripada 1 minit potong 1 markah. So buat gelabah lah orang kat situ. So macam itu sangat-sangat mencabar. Itu antara proses lah proses untuk final test ni. Macam tu lah. Okay. Ada macam yang ada masalah internet, lecturer akan pertimbangkan untuk hantar melalui WhatsApp saja. Beri kelonggaran lah kepada student tersebut ya. Okey, kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Saya nak tanya lah, apakah harapan anda pada masa akan datang? Okay, harapan saya semestinya saya nak masuk balik universiti. So saya harap sem depan kita boleh balik universiti lah. Akan belajar seperti biasa sebelum munculnya COVID-19 ni. Jadi saya harap boleh balik universiti dan belajar bersama kawan-kawan. Kita berharap juga bahawa agar kes ni semakin baiklah. Ya, amin. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Siti Nur Akwar kerana terima kasih juga meluangkan masa dengan saya untuk selesaikan temu bual saya pada hari ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga.